Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1. Saya Nur Rashimah binti Ishak 283-297 bersama ahli kumpulan yang lain Akilah Syardini, Masra binti Muhammad, Nurila binti Muhammad Ismail, Yogeswari Satya Raja, Muhammad Nur Rohani, Nur Azizah binti Muhammad, Roswardi Nizam bin Muhammad Rozzi, Wan Muhammad Zulhelmi Wan Zaini dan Chong Mei Yi akan menerangkan berkenaan infografik bagi tugasan kumpulan kami. Tajuk yang dipilih adalah berkenaan falsafah ekonomi merujuk kepada ancaman pengangguran terhadap ketamadunan negara. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk penerangan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur bin Rohani 283451. Saya akan menerangkan isu-isu berkaitan dengan pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu tanda aras mengukur kestabilan dan kemakmuran ekonomi sesebuah negara. Maka dalam perihal isu pembentangan kumpulan kami adalah dilihat isu pengangguran merupakan satu ancaman kepada pembangunan dan pemodenan negara. Ini kerana berlaku peningkatan pada kadar pengangguran dari 3.3% pada tahun 2019 dan meningkat kepada 4.5% pada tahun 2020. Seterusnya, pembentangan kumpulan kami akan menerangkan isu punca dan solusi terhadap isu pengangguran yang berlaku di dalam negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Roswardi Nizam bin Muhammad Rozzi, nombor metrik 283544. Sejarah telah membuktikan bahawa untuk mengklasifikasikan sebuah empayar adalah diukur dengan tahap ketamadunan negara tersebut. Malaysia sekarang mencapai kemakmuran dalam memartabatkan negara untuk terus maju dan terpelihara. Dalam usaha murni ke arah mencapai tahap pembangunan, negara kita tidak terlepas dari menghadapi cabaran dalaman bagaimana yang turut dialami oleh negara-negara lain. Isu pengangguran ini bukan isu dalaman, ianya isu semasa dalam setiap negara. Namun boleh diklasifikasikan juga sebagai isu global. Kesan daripada pengangguran ini memperlahankan pembangunan sebuah negara. Kerana permasalahan ini akan menjejaskan kestabilan ekonomi, politik dan juga sosial. Ini merupakan isu utama dalam aspek pembangunan ekonomi negara. Setiap negara akan berhadapan dengan isu pengangguran kerana ia melibatkan proses tenaga buruh yang dimiliki pasaran yang mestinya akan memerlukan tenaga buruh untuk setiap pekerjaan masing-masing. Selamat sejahtera. Nama saya Akilah Syardini, nombor metrik saya 283152. Jom kita lihat kepada maklumat dan fakta isu dalam pengangguran terhadap ketamadunan negara. Jumlah penganggur, bilangan penganggur ialah jumlah pekerja yang ingin bekerja tetapi tidak dapat pekerjaan. Sebagai contohnya, jika terdapat 3 juta orang dalam tenaga buruh secara keseluruhannya dan hanya 3 juta daripada mereka mendapat pekerjaan, maka 0.2 juta orang yang menganggur secara keseluruhan. Kadar penganggur, peratusan tenaga buruh yang tidak bekerja secara keseluruhan dikenali sebagai kadar pengangguran. Seterusnya saya nak terangkan tentang jenis-jenis pengangguran. Pengangguran pertama adalah pengangguran bermusim. Seseorang pekerja mengalami pengangguran bermusim jika mereka hanya bekerja beberapa bulan dalam setahun. Pekerja itu dikehendaki mencari pekerjaan lain apabila pekerjaan semasa tamat. Jenis keduanya adalah pengangguran kitaran. Ia berlaku apabila keadaan ekonomi yang lemah mengakibatkan perniagaan kehilangan sebahagian daripada hasil mereka dan menyukarkan mereka untuk membayar gaji pekerja. Akibatnya, majikan mesti mengurangkan bilangan pekerja. Pengangguran teknologi disebabkan penekaan sektor perniagaan untuk menggunakan teknologi untuk menggantikan pekerja
pengangguran teknologi wujud. Akibatnya, pekerja semasa kehilangan pekerja mereka sementara tiada pekerjaan tersedia untuk pekerjaan baru. Akhirnya adalah pengangguran struktur. Perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Sebagai contohnya, kemajuan teknologi yang ketara untuk sektor perindustrian di seluruh ekonomi. Untuk mengangkarkan pertumbuhan prestasi mereka, perniagaan mesti mengkaji kekitaan yang mempunyai kebolehan teknikal seperti pengatur caraan dan matematik. Hai, saya Masrah, nombor metrik 283202 akan menerangkan punca-punca pengangguran. Okey, yang pertama ialah dari sudut ekonomi. Ekonomi negara tidak berkembang dan akibatnya tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai untuk penduduk. Kawasan metropolitan dan negara pembangun turut sejejas dengan isu pengangguran terutama negara maju. Okey, yang kedua ialah berkaitan politik. Ketidakstabilan politik seperti rusuhan, tunjuk perasaan, demonstrasi dan sebagainya memberikan kesan negatif kepada negara. Salah satu kesannya ialah aktiviti ekonomi khususnya melibatkan perniagaan dan syarikat akan terganggu dan terhenti kerana dua faktor, iaitu kekurangan tenaga kerja akibat pekerja mereka terlibat dalam rusuhan dan akibat faktor keselamatan atau peniaga sendiri yang tidak terjamin sekaligus meningkatkan kadar pengangguran negara. Faktor ketiga ialah personality, ketidakupayaan individu untuk memiliki kemahiran teknikal yang diperlukan serta pemikiran yang diperlukan untuk memilih kerjaya, kegagalan untuk mencapai kecekapan dalam bahasa Inggeris, tidak membuat persediaan secukupnya untuk proses temuduga dan kemahiran yang dimiliki tidak sesuai untuk jawatan yang dipohon. Faktor keempat dari segi kesihatan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada bulan Mac 2020 telah memberi kesan kepada banyak syarikat yang tidak dapat beroperasi seperti biasa dan menyebabkan peningkatan dalam pemberhentian pekerja. Dan akhir sekali ialah dari segi siswazah dan graduan. Okey, para penuntut universiti menganggur disebabkan kelulusan mereka yang tidak bersesuaian dengan permintaan dunia pekerjaan. Graduan yang mempunyai kelulusan yang tinggi ini akan menghadapi krisis dan terpaksa menganggur dalam tempoh yang lebih lama. Hal ini demikian kerana keperluan tenaga buruh dari segi keberkesanan kos sesebuah syarikat awam ataupun swasta. Salam sejahtera kepada semua. Saya Yogiswari Satyaraja, nombor metrik 283354. Tajuk kumpulan kami adalah Kesan Ancaman Pengangguran terhadap Ketamadunan Pembangunan Negara. Perkataan falsafah berasal daripada Arab di mana falsafah adalah satu disiplin saintifik yang mengusahakan kebenaran umur dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah. Falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran dalam sesuatu isu. Dalam pengertian tradisionalnya, falsafah sangat erat kaitannya dengan agama, ilmu alam sekitar, ekonomi, pendidikan dan politik. Manakala ekonomi adalah tempat pengeluaran agian dan perdagangan serta penggunaan barang dan perkhidmatan oleh pengguna dan pembeli yang berbeza. Pada dasarnya, falsafah ekonomi adalah bahawa orang memahami atau menjelaskan fenomena epistemologi ekonomi ataupun dalam perkataan lain iaitu episteme adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan sumber. Selain itu, ia juga menjelaskan fenomena metodologi aktiviti ekonomi iaitu analisis teori dan sistematik kaedah yang digunakan untuk bidang pengkajian. Selain itu, manakala falsafah dan pembinaan sebuah negara yang mempunyai identiti tersendiri merupakan matlamat utama sebuah negara yang wujud dalam masyarakat dunia ketika ini. Terdapat pelbagai bidang telah memainkan peranan penting untuk membangunkan sebuah negara bangsa yang maju. Ini adalah kerana bidang-bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan juga pendidikan berperanan sebagai wahana utama membentuk perpaduan masyarakat dan juga ia akan mencorakkan pembentukan negara bangsa. Walau bagaimanapun,
terdapat pelbagai isu berbangkit di negara kita, antaranya ialah isu pengangguran yang boleh mengerek negara kepada krisis pembangunan. Hal ini bertambah parah apabila penularan wabak pandemik COVID-19 yang mengambil masa yang lebih lama untuk dikawal sepenuhnya. Pandemik COVID yang melanda negara menyebabkan ramai rakyat kehilangan kerja. Hal ini kerana langkah kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP ketika itu menghad sebarang aktiviti ekonomi dilaksanakan. Rentitan itu, peningkatan kadar pengangguran telah menjadi satu ancaman besar kepada pembangunan ekonomi negara. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, tindakan kerajaan yang memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi oleh Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid serta Bank Negara Malaysia, di mana untuk melanggarkan dasar monetari dengan bertujuan bagi mengurus ekonomi negara supaya proses pemulihan masyarakat dengan lebih lancar. Walau bagaimanapun, kadar pengangguran tahun ini telah meningkat sebanyak kepada 5.5% atau lebih 860,000 penganggur. Berbagai inisiatif dan pelan jana semula ekonomi negara iaitu penjana telah diumumkan oleh kerajaan bagi memperkasa peluang pekerjaan kepada golongan belia dan penganggur. Kembangan ekonomi telah pun terjejas teruk akibat daripada serangan wabak COVID-19 dan kebanyakan telah diberhentikan kerja. Selain daripada itu, ancaman pengangguran juga memberikan kesan kepada jurang pendapatan negara menerusi saluran akhbar utusan yang bertarikh 19 Februari 2022. Menteri Kewangan Malaysia iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz melaporkan bahawa sekiranya isu pengangguran tidak ditangani segera, jurang pendapatan yang tinggi akan melemahkan struktur ekonomi, kewangan dan sosial negara. Tambahan pula, kebanyakan perniagaan syarikat terkesan akibat daripada peningkatan krisis pengangguran yang berterusan di mana ekonomi juga semakin merudum dengan anggaran sebanyak 2.4 juta pekerja telah kehilangan pekerjaan. Proses pemulihan ekonomi negara telah pun terganggu kesan daripada pengangguran yang tidak stabil. Bagaimanapun, pasaran buruh akan pulih seiring dengan aktiviti ekonomi berdasarkan langkah-langkah pantas yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurlela binti Muhammad Ismail, nombor matriks 283298. Baiklah, saya akan membincangkan penyelesaian isu pengangguran dalam kalangan masyarakat mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Dari sudut jasmani, kita haruslah memelihara kesihatan tubuh badan dengan mengamalkan pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Kita juga haruslah mengasah bakat atau mempelajari kemahiran baru seperti pertukangan, jahitan dan lain-lain agar dapat mengembangkan karier atau membuka peluang mata pencaharian yang baru. Di samping itu, kita juga haruslah melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan kemasyarakatan agar dapat memanfaatkan kebolehan dan keupayaan diri untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Dan juga kita haruslah memenuhi masa lapang dengan aktiviti riadah dan bekerja aktif dalam sukan agar dapat melahirkan individu yang berdaya saing. Dari sudut emosi, kita haruslah melahirkan individu yang sihat emosi. Antaranya adalah kita haruslah menjadi seorang yang optimis dengan kecenderungan melihat sisi terang kehidupan walaupun dalam peristiwa ataupun situasi yang negatif. Kita juga haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan dengan memperbanyakkan membaca agar dapat melahirkan individu yang lebih matang dan berfikiran terbuka. Kita juga haruslah meringankan beban perasaan dengan berkongsi masalah yang dihadapi dengan orang yang dipercayai seperti ahli keluarga ataupun sahabat. Dan jika masih belum jumpa jalan penyelesaian, dapatkanlah khidmat nasihat daripada pakar seperti seorang kaunselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad, nombor matrik 283503. Okey, daripada penyelesaian isu pengangguran dari segi emosi dan juga jasmani, dari segi rohani pula menunjukkan emosi dan kelakuan yang positif pada setiap masa, semasa temu duka dan juga bekerja, sentiasa berfikir positif supaya tidak mudah putus asa dalam usaha mencari kerja, mengekalkan keadaan mental yang logik dan kental dalam proses mencari kerja, serta bersyukur dan menghargai peluang pekerjaan yang diberikan dan jangan bersikap malas dan juga sambil lewa.
Okey, manakala dari segi intelek pula, meningkatkan pengetahuan mengenai saluran yang boleh digunakan untuk mencari kerja, meningkatkan pengetahuan mengenai teknik temuduga yang berkesan, pihak sekolah dan universiti perlu mengadakan seminar-seminar kerjaya untuk pelajar supaya mereka mendapat ilmu yang berguna, serta pihak kerajaan harus banyak mengadakan karnival kerjaya supaya dapat memberi peluang kepada penganggur untuk mencari peluang pekerjaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Chong Mei, nombor matrik 289026. Saya akan membentangkan kesimpulan bagi topik kami. Isu pengangguran global telah mendatangkan kebimbangan kepada banyak negara, termasuklah negara-negara yang maju, terutamanya ketika mereka mengalami krisis ekonomi yang kronik dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Walaupun masalah pengangguran di Malaysia masih dianggap tidak kritikal, tetapi semua pihak perlu mengambil langkah-langkah sistematik yang berterusan untuk memastikan masalah pengangguran ini dapat dibasmi ke akar umbinya. Semua pihak perlu berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini kerana ianya merupakan satu masalah yang serius dan boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada ekonomi dan masyarakat. Golongan muda dinasihati agar tidak terlalu menumpukan gaji ketika mencari pekerjaan. Ini kerana untuk menjamin kepentingan mereka pada masa yang akan datang. Bagi pihak majikan pula diharapkan agar dapat membuka lagi banyak peluang pekerjaan untuk membantu dalam mengurangkan risiko pengangguran di negara kita. Langkah kerajaan memberikan insentif tertentu bagi menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing perlu diteruskan kerana kemasukan pelaburan asing ini dapat membuka peluang pekerjaan yang baru dalam jangka masa yang pendek. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.